Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, selawat dan salam kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur pada hari ini dan kita dikurniakan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling besar hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan satu tajuk daripada kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan tajuk hari ini insyaAllah saya akan cuba kongsikan berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Saya akan bacakan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, dan kemudian saya akan cuba untuk sampaikan kelebihan, apakah dia kelebihan membaca Al-Quran, dan juga kelebihan orang yang rajin menghafaz dan menjadi sahabat kepada Al-Quran, insyaAllah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil ins wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, demi sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin ini berkumpul dengan tujuan untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkannya sama seperti Al-Quran yang Allah turunkan, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Ayat ini nak kata kepada kita bahawasanya tiada siapa pun yang mampu untuk mencipta ayat yang sama seperti ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kata dalam surah ini, ayat ini, kalau manusia dan jin ini berkumpul sekalipun, takkan dapat sama untuk mencipta seperti mana ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Takkan sama dan takkan dapat sampai bila-bila. Dalam surah Al-Isra, ayat 88. Ini nak menyatakan bahawasanya kemukjizatan Al-Quran, yang mana ia tidak boleh ditiru dan tidak boleh direka, dan ia bukanlah daripada sesiapa pun melainkan daripada Allah. Itu nak ceritakan tentang kelebihan Al-Quran itu sendiri. Manakala dalam hadis-hadis yang dibacakan, yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ni, bahawasanya terdapat banyak hadis bagi mereka yang membaca Al-Quran. Antaranya hadis daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oleh itu, Al-Quran, jika kita dapat belajar satu ayat ataupun satu huruf daripada Al-Quran, maka kita ajarkan kepada orang yang lain. Ini kelebihan kita mengajarkan Al-Quran. Nabi sebut dia adalah sebaik-baik kalangan manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada kamu pada hari kiamat sebagai pembela. Dia akan bagi syafaat. Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Tuan-tuan, kita boleh lihat apakah dia maksud syafaat Al-Quran itu sendiri. Ada banyak hadis yang disebutkan. Ada satu kisah ketika mana
seorang sahabat bernama Jabir. Daripada Jabir ada beberapa orang sahabat ni yang bernama Jabir dan kumpulannya kawan-kawan dia yang lain. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sendiri. Satu hari mereka ni, sahabat-sahabat ni, dia datang ke sebuah kubur. Dia datang ke sebuah kawasan tanah. Kemudian mereka cuba untuk menggali tanah. Waktu mereka menggali tanah tu, mereka dapati sampai satu ketika tu mereka gali-gali dan terjumpa dengan satu kubur. Rupanya yang mereka gali itu adalah kubur. Bila mereka gali itu, terjumpa dengan sebuah kubur, dan dalam masa yang sama mereka terdengar seorang lelaki membaca satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mulk. Ada terdengar seorang lelaki baca Al-Quran daripada surah Al-Mulk. Sahabat-sahabat tu tak ada seorang pun baca, tapi mereka semua terdengar. Tak tahu ayat itu daripada mana, tak tahu siapa yang baca. Tapi waktu dia gali tanah tu, dia terdengar seorang lelaki baca surah Al-Mulk. Maka sahabat-sahabat ni dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan peristiwa itu kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata, apabila sahabat ni berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami gali tanah, tiba-tiba kami berjumpa dengan kubur, dan kubur itu kami terdengar, waktu itu kami terdengar seorang lelaki baca surah Al-Mulk. Kami tak tahu suara itu daripada mana, kami tak tahu siapa yang baca. Kemudian Nabi pun bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Kata Nabi, sesungguhnya surah Al-Mulk itu adalah mani'ah, penghalang. Hiyal munjiyah, dia adalah penolong kamu, dan dia akan menjadi penyelamat kamu di dalam kubur nanti. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nak kata apa tuan-tuan? Inilah contoh ayat Al-Quran yang menjadi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Dia akan bantu kita dalam kubur. Contohnya surah Al-Mulk, dia akan tolong kita dalam kubur kelak. Dia akan jadi penyelamat, dia akan jadi peneman. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebaiknya kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga sebagai rakan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi baru saja antara kelebihan-kelebihan lain membaca Al-Quran disebut dalam satu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan dia minta pesanan daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagilah saya nasihat dan pesanan. Maka Nabi pun berkata pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka Abu Dzar pun berkata, ya Rasulullah, ada tak nasihat yang lain daripada itu? Maka Nabi pun berkata, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa zuhurun laka fis sama. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi cahaya kepada kamu dan dia akan jadi bekalan kepada kamu di hari akhirat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nak kata apa? Al-Quran ini menjadi cahaya kepada seorang yang membacanya. Okey, itu satu hadis. Bagaimana cahaya yang dimaksudkan itu? Kata Nabi dalam hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'alahu khalfa zahri saqatahu ila nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dan dia letakkan Al-Quran ini di hadapannya, menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, maka Al-Quran ini akan membimbing dia ke jalan syurga Allah. Kalau kita letak Al-Quran di hadapan, jadikan Al-Quran sebagai panduan, maka Al-Quran ini akan jadi pembimbing. Dia akan jadi penunjuk arah kita ke arah syurga. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, iaitu dia membelakangkan Al-Quran, tidak menggunakan Al-Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dia, maka Nabi sebut Al-Quran itu akan jadikan dia penunjuk jalan untuk ke neraka Allah.
siapa gunakan Al-Quran bagi panduan, Al-Quran akan tolong dia untuk ke syurga. Siapa yang membelakangkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan tolong dia juga untuk ke neraka Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kelebihan jika kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga sebagai petunjuk kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya ada satu kisah daripada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni seorang sahabat yang sangat mencintai Al-Quran. Sa'id bin Musayyib ni dia punya sayang pada Al-Quran sampai dia bawa Al-Quran itu pergi ke mana-mana sahaja yang dia pergi. Itu nama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib dia membawa Al-Quran ke mana saja yang dia pergi, maka Al-Quran itu jadi kawannya. Satu hari Sa'id bin Musayyib ini, dia bukan calon-calon orang. Sa'id bin Musayyib adalah seorang yang rajin solat berjemaah. Dikatakan dalam satu riwayat mengatakan Sa'id bin Musayyib pergi tak pernah tinggal solat berjemaah selama 40 tahun. Sa'id bin Musayyib, dia ni bukan sahabat tapi dia ni tabi'in. Seorang tabi'in yang mana hidup selepas zaman Nabi dan dia hidup pada zaman sahabat. Dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia sempat jumpa dengan sahabat Nabi. Sa'id bin Musayyib ni tak pernah tinggal solat berjemaah 40 tahun, tuan-tuan. Dan ada Bilal mengatakan, sebelum aku melaungkan azan datang ke masjid, sampai saja aku di masjid, aku terlihat Sa'id bin Musayyib dah sampai dulu. Itu kelebihan dan kehebatnya Sa'id bin Musayyib. Tuan-tuan, Sa'id bin Musayyib ni, tuan-tuan, dia bawa Al-Quran ni ke mana saja dia pergi. Dia bawa Al-Quran ni ke mana saja dia pergi. Dan apa yang berlaku kepada dia, satu hari ketika mana dia berhenti solat di satu tempat, maka dia berhenti di satu tempat untuk solat dan diletakkan Al-Quran di sebelah dia. Maka seketika mana dia solat, Al-Qurannya itu dicuri. Sa'id bin Musayyib ni kelebihannya, Al-Quran itu, dalam Al-Quran tu diletakkan duit. Dalam Al-Quran tu diletakkan duit, diletakkan barang-barang berharga dia, diletakkan kad pengenalan dia dan sebagainya. Bila dalam Al-Quran tu diletakkan duit, dia letaklah dekat tepi tu Al-Qurannya, kemudian Al-Quran itu dicuri dan dalam Al-Quran tu ada wang. Maka Sa'id bin Musayyib pun berhentikan solatnya dan dia terus mengejar pencuri tersebut. Dan ditakdirkan Allah, dia dapat kejar dan dia dapat tangkap pencuri tu. Kata Sa'id bin Musayyib, wahai pencuri, kenapa kamu mencuri wahai pencuri? Pencuri ini kata, wahai Sa'id, saya tahu kamu letak duit dalam Al-Quran, sebab itu saya curi Al-Quran kamu. Kata Sa'id bin Musayyib, wahai pencuri, wahai tuan, kalau tuan nak ambil duit, tuan boleh ambil, tapi Al-Quran tuan pulangkan pada saya. Saya sayang pada Al-Quran. Tuan nak ambil duit, tuan ambil, tapi Al-Quran pulangkan pada saya. Itu sayangnya Sa'id bin Musayyib kepada Al-Quran dia. Dia tak hairan dah pada duit dia, dia tak sayang dah pada harta dia, tapi dia lebih sayang Al-Quran berbanding duit dia. Tuan-tuan, ini kisah ni kita boleh jadikan contoh dalam kehidupan kita, betapa dia sayang Al-Quran. Sayangnya Sa'id bin Musayyib kepada Al-Quran. Bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, bagaimana kita sayangkan Al-Quran ini melebihi kita sayang kepada harta kita, tuan-tuan. Itu contoh kisah seorang sahabat bernama Sa'id bin Musayyib. Dia punya sayang pada Al-Quran sampai begitu sekali, tuan-tuan. Seterusnya kita baca dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, yang melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka,
para malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Tuan-tuan, ini kelebihan jika kita duduk dalam satu majlis Al-Quran. Kita duduk dalam satu majlis ilmu dan kita bincangkan Al-Quran di dalam majlis tersebut. Kita baca Al-Quran. Tuan-tuan, hadis satu kisah juga yang disebut dalam hadis. Satu ketika itu ada seorang sahabat ni, dia ni seorang pembela, dia ada bela seekor kuda. Ada bela seekor kuda. Kudanya itu ditambat elok di luar rumah. Maka ketika lelaki ini membaca Al-Quran, kudanya itu meronta-ronta seperti ingin dilepaskan. Waktu lelaki ni baca Al-Quran, kuda itu meronta-ronta, melompat-lompat. Kemudian apabila lelaki ni berhenti baca Al-Quran, kuda itu duduk diam. Lelaki ni baca je Al-Quran, kuda tu melompat-lompat dan meronta-ronta semula. Berhenti aja baca, maka kuda itu pun duduk diam. Aku rupa-rupanya dapat tahu bahawasanya apabila lelaki ni baca Al-Quran, rupa-rupanya datang para malaikat mengerumuni rumah dia. Malaikat datang kerumun di rumah dia. Sebab itulah kuda itu meronta-ronta. Kerana apa? Kerana kuda itu terlihat malaikat. Kerana kuda itu terlihat malaikat, mungkin terasa takut ataupun sebagainya. Jadi dia rasa meronta-ronta kerana melihat malaikat. Jadi bila lelaki ni berhenti baca, malaikat pun pergi. Lelaki ni baca balik Al-Quran, malaikat pun datang semula, kerumun balik rumah dia, dan kuda ni pula meronta-ronta. Ini contoh datangnya malaikat dalam satu majlis yang mana rumah itu dibaca Al-Quran, ataupun majlis yang kita berkumpul dan kita bincang tentang Al-Quran. Itu contoh kelebihan kita baca Al-Quran. Jadi dalam hadis ni juga disebut bahawasanya barang siapa yang nakkan ketenangan, barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan pada dia. Jadi Al-Quran ini sebagai ketenangan. Kita rasa stres, rasa penat, kita kerja seharian, banyak masalah, cuba kita baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan jadi lebih tenang dan juga lebih nyaman selepas kita baca Al-Quran. Itu kelebihan kita baca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir membacanya, kelak dia akan bersama para malaikat membawa risalah mulia, lagi taat kepada perintah Allah. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mengulang-ulang bacaannya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Jadi tidak rugi jika kita baca Al-Quran dalam keadaan kita tergagap-gagap ataupun kita dalam keadaan tak pandai baca. Tapi kita nak juga baca, Allah akan bagi kita 2 ganjaran pahala. Gagap baca, nak baca, tapi kita tergagap-gagap, maka Allah akan bagi kita 2 pahala, 2 kali ganda pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia kelebihan jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah itu antara hadis-hadis yang saya bacakan dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan kelebihan membaca ayat Al-Quran. InsyaAllah sekadar itu saja perkongsian saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Qulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.